Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata Anas, ketika berlakunya perang Uhud, Anas bin Malik sahabat Nabi, dia cerita satu kejadian yang berlaku ketika berlakunya perang Uhud. Satu keadaan, satu suasana yang berlaku ketika tercetusnya perang Uhud. Kata Anas bin Malik, in hazaman nas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud sedang sengit, peperangan tengah hebat, sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi lari, tinggal Nabi. Kita semua tahu, bagi orang yang pernah pergi ziarah Madinah, pergi melawat di kawasan Uhud, dia boleh tengok suasana di Uhud itu. Medan pertempuran Uhud itu berhampiran dengan bukit. Bukit itu dipanggil dengan nama Jabal Rummah. Jabal Rummah maksudnya bukit tempat Nabi letak pasukan pemanah dia dulu. Ketika tentera musuh lalu di kawasan lembah tu, sahabat-sahabat Nabi yang duduk atas bukit ni panah musuh ni. Bila musuh kena panah, musuh lari, tinggal harta mereka di tengah-tengah lembah tu. Maka pada ketika itu Allah uji sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi jadi tamak dengan harta yang ada di lembah tu. Mereka pakat serbu turun nak kutip harta yang ada tu. Maka dengan kerana itu, tentera musuh yang masa tu dipimpin oleh Khalid Al-Walid ambil alih bukit yang tempat sahabat-sahabat Nabi duduk tadi ni. Mereka ambil alih tempat tu dan mereka serang balik sahabat-sahabat Nabi. Ketika sahabat-sahabat Nabi dan Nabi sendiri yang turun berada di kawasan itu kena serang, sahabat sebahagiannya lari. Itu keadaannya begitu. Dalam keadaan anak panah duk serbu mai ke tubuh Nabi SAW ini, kata Anas bin Malik yang ada sama di situ. Anas kata, wa Abu Talhah baina yadayin Nabi SAW. Waktu sebahagian daripada sahabat lari tinggal Nabi ni, Abu Talhah dia pergi duduk depan Nabi. Baina yadayin Nabi. Maksudnya dia pergi duduk depan Nabi, dia duduk sagang. Orang nak serang Nabi, orang anak panah dan sebagainya mai ke Nabi ni, Abu Talhah duduk tahan di depan. Begitu. Kata Anas, mujawwabun bihi alaihi bijahafatin lah. Abu Talhah sahabat Nabi ini, dia pergi duduk di depan, dia melindungi Nabi SAW dengan perisai yang ada di tangan dia. Dia tu pun jadi perisai, dan perisai yang duduk di tangan juga duduk tahan anak panah daripada main. Ni yang kata Abu Talhah ni begini. Wa kana Abu Talhah rajulan ramiyan. Nabi kata Anas bin Malik, Abu Talhah sahabat Nabi ni, dia ni rajulan ramiyan. Dia seorang lelaki yang handal memanah. Rami maksudnya pemanah. Rajulan ramiyan maksudnya dia ni satu orang yang handal dalam main panah ni. Macam mana kita dengar cerita tentera Mongol ketika dia serang Baghdad. Tentera Mongol ini merupakan pasukan yang cukup handal main kuda. Dia boleh duduk atas kuda, dia boleh duduk tepi perut kuda, dan dia boleh duduk di bawah perut kuda sambil terus memanah orang yang ada di depan dia. Handalnya Mongol ini. Seperti mana handalnya tentera Mongol ini dengan kuda, maka demikianlah handalnya Abu Talhah sahabat Nabi ini dengan anak panah.
Anas bin Malik mencatatkan benda ni. Kata Anas bin Malik, wa kana Abu Talhah rajulan ramian. Abu Talhah yang aku duk cerita, kata dia ni ambil alih tempat untuk mempertahankan Nabi ini. Abu Talhah ini rajulan ramian. Dia satu orang yang ahli dalam bidang panah memanah ni. Syadidal qid, dan dia terkenal sebagai satu orang yang mempunyai busar panah yang tegang talinya. Syadidal qid, maksudnya tu tali tu. Lagu orang duk main badminton, dia kata ni dia punya tension ni kena kuat. Dia punya tension tu, tali yang dia nak guna tu, kalau nak banding anak panah sahabat-sahabat ada ni, anak panah Abu Talhah ni syadidal qid. Anak panah dia tali cukup cekang. Terkenal dia dengan cekangnya tali panah dia ni. Yaksiru yawma idzin qausaini aw salasa. Semasa berlakunya perang Uhud sahaja, anak panah dia patah 2 atau 3. Nah, abang kata dia guna sungguh panah dia ni. Dia telah mematahkan panah yang busar panah dia ni, sama ada qausaini, sama ada 2 panah, aw salasa, ataupun mungkin 3. Patah panah yang dia guna ni. Wa kana ar-rajul yamurru ma'ahu al-ja'bah min an-nabli fayaqul unshurha li Abi Talhah. Sehingga kan kalau ada sahabat-sahabat yang lalu dengan membawa seikat anak-anak panah, bila nampak Abu Talhah, mereka akan kata bagi anak panah dekat Abu Talhah. Pasal dia satu orang yang handal memanah, anak panah dia cepat dia guna. Sat dia habis, sat dia habis, sat aja habis. Siapa ada anak panah bagi ke dia, bagi ke dia. Kerana anak panah yang bagi ke dia, satu peluru satu musuh. Cekak dia ni. Tidak pernah dia lepas panah tu, panah tu pi saja tak kena orang. Sebaliknya kalau dia lepas ada orang kena. Maka sahabat-sahabat lain ni kalau sekiranya mereka nampak Abu Talhah kehabisan anak panah, mereka kata bagi ke dia. Lebih baik dia panah daripada kita panah, kerana dia panah kena. Ni nak cerita hebat Abu Talhah ini. Dalam keadaan dia duk adang Nabi SAW, dalam keadaan Nabi duk menyorok di belakang dia. Dia suruh Nabi duduk belakang dia, kerana dia tak mau sebatang pun anak panah kena kulit Nabi SAW. Maka dia suruh Nabi duduk balik belakang dia. Dalam keadaan dia duk adang Nabi itu, kata Anas bin Malik, fa asyrafan Nabi SAW yanzuru ilal qaum. Nabi hak duduk belakang ni pula lagu duk nak tengok pula. Ni yang kata Nabi pula. Nak tengok ni musuh hak dia panah kena tak kena. Nabi duduk belakang ni pun excited. Nak tengok kehandalan dia duduk memanah ni. Nabi duduk balik belakang ni. Fa asyrafan Nabi. Duduk tengok balik belakang dia. Nak tengok musuh yang duduk ada depan. Fa yaqulu Abu Talhah. Bila Nabi jenguk aja, Abu Talhah kata, ya Nabi Allah. Dia kata, wahai Rasulullah. Dia kata, bi abi anta wa ummi. Ini tabiat orang Arab. Dia kalau dia sayang sangat dekat satu orang, dia sumpah guna nama mak ngayah. Abu Talhah ni sayang Nabi, biar dia mati tak apa, jangan Nabi mati. Biar dia luka tak apa, jangan Nabi luka. Bila dia lompat pergi duduk depan adang Nabi anak panah mai, dia duduk tepis kena dia, lebih kurang dia tak kisah. Dia duduk jaga Nabi SAW. Bila Nabi jenguk, dia kata ya Nabi Allah. Dia kata wahai Nabi. Dia kata bi abi anta wa ummi. Aku tebus mak dan ayah aku dengan kamu. Maksudnya apa? Maksudnya Abu Talhah kata wahai Rasulullah, biar mak aku mati, biar ayah aku mati tak apa, jangan kamu mati. Itu maksud dia. Dia kata la tusyrif yusibka sahmun min sihamil qaum. Dia kata jangan duk jenguk macam tu. Dia kata sat lagi anak panah musuh nanti kena kamu. Sayang ke Nabi sampai macam tu. Dia kata ya Nabi Allah, aku tebus kamu dengan mak dan ayah aku. Jangan duk jenguk macam tu. Dia kata aku takut sat lagi anak panah singgah ke kamu. Begitu. Nahri duna nahrik. Dia kata ya Rasulullah, dia kata kamu berlindung balik belakang tengkuk dan belakang badan aku. Tang mana tengkuk aku, tang mana belakang aku, tang tulah tengkuk kamu dan tang tulah belakang kamu. Jangan sekali-kali kamu keluar lebih daripada badan aku, kerana itu memungkinkan kamu kena panah. Tuan-tuan boleh bayang suasana kelang kabut ni. Perang tuan-tuan, perang. Bergaduh kampung rawa pun kalut dah. Baru bergaduh dengan Hindu kampung rawa, kalut dah. Perang ni cerita dia
Hidup atau mati. Itu yang kata perang. Dalam keadaan anak panah ni mai lagu hujan tu. Anak panah duk mai macam hujan. Dalam keadaan macam tu, dia pergi jadi galang ganti kepada Nabi SAW. Dia pergi jadi perisai Nabi SAW. Sayang tuan-tuan. Kerana sayang, manusia buat macam tu. Tak sayang, manusia tak buat macam tu. Dulu saya cerita di masjid nu yang pergi mengai ikan di sungai dekat dengan Mi Udang, Titi Timbue, Sungai Dua. Pergi mengai ikan atas perahu, bapak bawa anak. Pergi mengai ikan nak jadi ketakdir Allah Subhanahu Wa Taala, terbalik kurang pergi perahu naik tu. Terbalik pergi. Dengan arus sungai yang beras macam tu, anak duk hanyut. Pak ni tak ingat dah apa nak jadi ke dia duk nampak anak tu. Dia tak baca dah nyawa dia masa tu. Dia duk baca anak dia tu mau hidup. Berenang pergi duk lawan arus dengan duk hambat. Arus duk bawa anak dengan dia duk hambat pergi. Dapat anak tu, dia julang anak dia naik macam tu. Dia julang anak dia, dia tenggelam dalam air. Pasal apa dia buat macam tu? Pasal sayang. Dia mati tak apa. Dia kata janji anak tu hidup. Julang anak naik tu, dia tenggelam dalam air. Sambil duk panggil orang minta tolong. Lah mati dua-dua beranak. Pak pun mati, anak pun mati. Pasal apa jadi macam tu? Pasal sayang. Sahabat-sahabat Nabi sayang ke nyawa mereka, sayang ke anak bini yang ada di rumah, sayang. Tapi sayang mereka pada Nabi lebih pada sayang kepada hal lain-lain daripada Nabi. Inilah benda yang kita nak kupas tak sampai. Kita nak kupas ni, kita nak habaq kata sahabat Nabi ni sayang ke Islam, sayang ke agama, sayang ke Allah, sayang ke Nabi tu, sayang tu sampai hak lain duk nombor dah. Kita nak kupas tu, nak kupas tak sampai. Ke hakikat sayang tu tak sampai kupasan kita ni. Maka Abu Talhah dia bukan setakat nak kupas, bahkan dia menghayati sayang Nabi ni. Dia menghayati macam mana yang kata sayang Nabi ni. Waktu sebahagian daripada sahabat lari kerana takut dengan hujan anak panah yang duk mai, waktu orang duk lari tu Abu Talhah pergi duduk depan Nabi. Bukan Abu Talhah tak tahu, Nabi yang menjadi sasaran kepada musuh yang ada ni. Kalau mereka boleh bunuh Nabi, menang. Bukan menang perang tu aja, menang cita-cita mereka selama ni. Bukan setakat menang hari perang Uhud tu saja, tapi menang cita-cita mereka nak peranak Islam ni, menang. Bila Nabi dibunuh dalam perang ni, habis Islam ni. Pasal Islam kuat daripada Nabi. Maka dengan kerana itulah serangan ditumpukan kepada Nabi SAW. Dan sahabat ni, Abu Talhah ni dia faham. Dia faham kata, aku ni bukan sahaja nak selamatkan Nabi, bahkan kalau aku selamat Nabi, selamat Islam. Kalau aku mati, tak ada apa nak rugi dalam masyarakat ni. Tapi kalau Nabi mati, rugi besar kepada masyarakat ni. Abu Talhah radhiyallahu anhu lompat pergi sekali dengan dia kata ke Nabi, ya Nabi Allah, bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah, aku tebus kamu dengan mak dan ayah aku. Kamu duduk di belakang aku. Jangan sekali-kali kamu jenguk keluar kerana kamu boleh kena anak panah musuh yang main macam hujan. Begitu. Kata Anas bin Malik lagi, walaqad ra'aitu Aisyah binta Abi Bakr wa Umma Sulaim wa innahuma lamushammiratan ara khadama suqihima tanquzanil qiraba ala mutunihima. Anas bin Malik kata yang tu satu bab. Itu bab Abu Talhah jaga Nabi. Tu satu bab. Aku tengok pula belah balik sini dalam medan perang tu. Aku nampak pula di sana dua orang. Yang pertama dia kata Aisyah binti Abi Bakr. Aisyah isteri Nabi turun perang tuan-tuan. Aisyah isteri Nabi turun perang. Bini kita turun masjid pun dah. Belum pergi perang, ajak turun masjid pun 1001 alasan bagi. Tak boleh malam ni yang tuan ni. Cerita tak minat lah. Tak minat. Dengan agama ni tak minat. Laki pergi duduk mengaji beletiak lagi ada. Habis. Tiap-tiap malam pergi duduk masjid. Ceramah sana, ceramah sini. Dia kata, rumah sampai tak ambil peduli. Itu ada rumah. Nabi SAW turun perang bawa bini. Bawa bini muda pula.
Bawa Aisyah radhiyallahu anha, isteri muda dan isteri yang paling dia sayang. Dia bawa pergi, duduk ada di celah-celah ni, kekalutan perang ni. Aisyah radhiyallahu anha duduk ada sekali. Dan bersama dengan Aisyah juga dia kata Ummu Sulaim. Ada dua orang. Anas bin Malik kata, aku dapat tengok kedua-dua orang ni punya kalut duk tolong dalam medan perang ni, sehingga akan tersingsing kain yang mereka pakai itu. Kain tu tersingsing naik. Pasal apa ni kalut ni? Duk urus orang-orang yang cedera, lari ambil ayak wa'mai dan sebagainya. Dengan kerana tu tersingsing kain dia. Kata Anas bin Malik. Dia kata tufrighanihi fi afwahil qaum. Aku tengok, dia kata, Aisyah dengan Ummu Sulaim, dua-dua ni sibuk buat apa? Galah ayak atas belakang kerana nak pergi suap ayak ni kepada mulut tentera-tentera yang cedera dalam perang. Kata Anas lagi, summa tarji'an fatamla'aniha. Bila habis ayak, lari pula pergi, cedok pula ayak daripada kawasan ada ayak tu, mai pula suap dalam mulut tentera yang cedera ni. Habis ayak, lari pergi. Begitulah seterusnya kerja Aisyah dan Ummu Sulaim ketika berlakunya perang Uhud ini. Fatufrighanihi fi afwahil qaum. Bi ambil ayak mai suap lagi dalam mulut tentera yang cedera. Walaqad waqa'a as-sayf min yaday Abi Talhah imma marratain wa imma thalasa. Manakala Abu Talhah yang duk jaga Nabi pula, pedang yang duk ada di tangan dia panah, patah 3 kali. Dia ambil pedang pula lawan. Pedang yang dia duk pakai itu, kata Anas bin Malik, jatuh daripada tangan dia imma marratain wa imma thalasa. Jatuh aku tak tahu, tapi lebih pada 2, lebih pada 3 kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni nak tunjuk kat kita apa? Dia nak tunjuk kepada nak tunjuk kepada kita bahawa sahabat-sahabat Nabi atas nama Islam ni apa boleh buat. Dia nak tunjuk kata atas nama Islam ni sahabat Nabi apa boleh buat. Sekalipun yang dituntut depa buat itu harganya ialah nyawa, depa buat. Biar-biarlah walau depa terpaksa bayar dengan nyawa, depa buat. Kalau sekiranya yang disuruh mereka buat itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ambil pengajaran. Kita nak kena banding kita dengan sahabat-sahabat Nabi dulu. Kita kena banding. Dan selepas kita banding, kita tahu betapa tak ada jasanya kita pada Islam ni. Tak ada jasa apa kita dengan Islam ni. Setakat tolong mengimarahkan masjid, setakat tolong organize program untuk masjid dan sebagainya, itu bukan bandingan dengan apa yang dibuat oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tak ada apa lagi. Apatah lagi kita pergi jadi orang yang nak pelingkup apa yang masjid dah buat. Lebih-lebih lagi kita ni cari celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi berada pada tafsir Suratul Hajj, ayat yang diturunkan di Makkah. Suratul Hajj. Kita sampai muka surat 89. Muka surat 89. Kita masih lagi berada pada himpunan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua tentang kekuasaan dia di dalam dunia ni, dalam alam ini. Daripada muka surat 88 dulu, kita baca bulan 10 dulu, Allah sebut ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab summa min nutfah summa min 'alaqah summa min mudghah mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
Itu ayat yang kita tengah duk baca. Di mana dalam ayat itu kalau kita nak ringkaskan, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan manusia, kata dia, wahai manusia, kalau kamu masih ragu-ragu lagi tentang soal kamu akan dibangkitkan di hari akhirat esok. Tuhan tahu kita ni tak percaya, kata esok kita nak hidup pula. Tak percaya. Kalau percaya tuan-tuan, semua orang sokong Islam. Kalau percaya. Dengan kerana manusia tak percaya, kata lepas hidup dia mati, lepas mati nak hidup pula. Dengan kerana manusia tak percaya, itulah maka jadi macam duk jadi dalam masyarakat kita lah ni. Tak percaya. Mulut sebut percaya, hati tidak percaya. Dia tidak percaya bahawa apabila dibangkitkan di padang mahsyar itu tak ada benda senang yang menantikan dia. Melainkan yang tunggu dia di sana susah-susah belaka. Cerita panas di padang mahsyar tu dah cukup susah dah. Cerita panas tu saja. Belum lagi cerita nak lemah dalam peluh. Belum lagi cerita nak tunggu masa nak kena hisap. Belum lagi cerita dia nak kena pergi tunggu beratung tepi titian siratal mustaqim. Belum lagi cerita dahsyatnya titi yang Allah sediakan itu. Dengan cakok-cakok besi. Yang setiap langkah manusia langkah dia cakok jatuh bergedebak isi dalam neraka dan sebagainya. Belum cerita tu lagi. Cerita bangkit padang mahsyar tu cukup dah untuk menakutkan manusia yang beriman. Begitu. Maka Allah sebut dalam ayat ni, dia kata, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi. Wahai manusia, kalau hampa masih duk ragu-ragu lagi tentang soal kebangkitan di padang mahsyar esok, kata dia, fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah. Cuba hampa fikir Zat. Cuba hampa fikir Zat. Aku jadikan manusia mula-mula dulu daripada tanah. Adam alaihi salam tu aku buat daripada tanah. Daripada sekepai tanah aku boleh buat bagi jadi Adam alaihi salam dengan serba kesempurnaan yang ada pada Adam. Tanah sekepai aja Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadikan Nabi Adam alaihi salam satu orang makhluk yang mempunyai cukup segala perkakas pada badan dia dan mempunyai akal yang bergeligah. Daripada segumpai tanah Allah boleh buat makhluk yang istimewa. Summa min nutfah, selepas daripada Adam, anak cucu Adam, aku jadikan daripada nutfah, daripada setitik air mani. Sehinggalah jadi manusia bermilion-milion pada hari ini. Kan? Manusia yang ada hari ini berbilion-bilion ramai dia. Allah buat yang asal kejadian mereka ini daripada nutfah, daripada setitik air mani. Summa min alaqah, daripada air mani itu bertukar menjadi darah. Summa min mudrah, kemudian aku tukar daripada darah itu jadi seketul daging. Mai peringkat daging dalam kandungan perempuan ini mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Ada yang aku jadikan dia rupa manusia dan ada yang aku tak jadi rupa manusia. Tiba-tiba keguguran keluar begitu saja. Tuhan kata dah benar ni. Ada yang aku izinkan daripada mani jadi darah, darah jadi daging, daging tu tak ada nak jadi rupa manusia. Terkeluar keguguran perempuan yang mengandung ni. Dan ada yang aku izinkan dia terus carry kandungan dia sampailah membentuk rupa manusia yang sempurna, cukup hari maka dilahirkan dia. Nak lahir tu pun macam-macam keajaiban tu ada. Nak lahir tu macam-macam keajaiban tu ada. Allah Subhanahu Wa Taala kata itu tanda-tanda kekuasaan dia dan dia nak memperjelaskan semua benda ni kepada manusia. Mai kepada ayat yang ke hujung ni dia kata apa? Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umr. Di kalangan manusia hak aku bagi hidup ni, beranak keluar daripada kandungan mak, keluar mai jadi budak, kemudian jadi orang muda, kemudian jadi orang dewasa, kemudian jadi orang tua. Di kalangan mereka ni, may yutawaffa, ada yang aku bagi mati. Tak tentu masa. Tak tentu masa. Kawan seorang baru ni duk kerja JPJ Seberang Jaya. 29 umur meninggal dunia. Sampai jadi suspek. Sampai jadi timbul satu syak wasangka mati pasal apa. Umur 29 boleh mati. Tidak ada rekod perubatan. Kok kata dia ni ada masalah apakah apa semua. Tak ada, 29 mati. Nak buat postmortem juga dekat mayat ni. Pasal apa? Takut kemudian esok bangkit perkara-perkara tak elok.
Bila buat postmortem dan sebagainya, didapati hasil postmortem itu didapati dia kena heart attack, kena serangan sakit jantung. 29 umur. Allah Subhanahu wa taala kata wa minkum man yutawaffa, di kalangan hak hidup ramai-ramai ni ada hak aku bagi mati, tak ada nak puas hidup aku bagi mati. Ada. Mati pula macam-macam cara. Hari Sabtu lepas di Bukit Jambui Pulau Pinang, 2 mayat reput dijumpai. Tu mati cara tu pun ada. Hari Ahad pula 1 mayat tanpa kepala dijumpai di Sarawak. Mati cara tu pun ada. Sampaikan hari ni pasukan polis hutan Geram ni naik pergi cari kat dalam semak berhampiran dengan badan yang tak ada kepala ni dijumpai, pergi cari dalam semak sampai hari ni tak jumpa kepala tu. Mana pergi pun tak tahu. Oi, mati pun Allah tentukan macam-macam cara. Ha? Hari Sabtu Bukit Jambui, hari Ahad di Sarawak, hari Isnin pula dah jumpa lagi pula dah mayat didengkil pula dah Selangor. Malaysia lah ni tuan-tuan, tiap-tiap hari mati pelik-pelik. Di Malaysia kita lah ni tiap-tiap hari mati pelik-pelik. Mati kena katam badan, mati kena potong kepala, mati kena dera, mati macam-macam. Macam-macam apa nak jadi masyarakat lah ni. Tuan baca surah abang hari ni. Baca? Ingat tak baca dah? Surah abang hari ni utusan ke apa kah? Keluar pembantu rumah Indonesia. Kena balun dengan ketul batu. Darah menyembuk di muka. Masuk ICU terus. Apa jenis manusia yang buat dia macam tu tu. Surat abang tu pun start Kuala Lumpur. 14 ke 15 hari bulan. Tulis itu apa sudah jadi dengan masyarakat Malaysia. Dia pun tak hati nak tulis dah. Start tulis yang tu. Apa nak jadi dengan masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia nak jadi bubung. Tuan-tuan, kita bila bantah dengan Tuhan ni apa akibat dia? Cuba fikir lagu relax lah. Tak boleh relax pasal kita duduk bagi suara deras lah. Kita nak cakap cara pelan. Apa kesudahan kita kalau kita bantah Tuhan ni? Cuba abang mai. Anak kalau derhaka kepada mak pak, derhaka sampai pergi jadi samsing, sampai masuk sekolah Henry Geni. Senang tengok baru ni. Masuk sekolah Henry Geni, cabut lari daripada Henry Geni, lari mai Pulau Pinang, kena tangkap dengan polis di Pulau Pinang. Dia buat isyarat tangan dia tu, buat isyarat lucak. Punya kurang ajaknya budak ni. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau hak kurang ajak tu anak kita? Boleh bayang tak macam mana? Boleh pecah kepala kita ni fikir macam mana nak buat? Na'udzubillah min zalik. Tak maulah, minta Allah jauhlah anak-anak macam tu. Tak makan nasihat dah. Balon ni sampai berbalok belakang. Dia tak mau nak dengar cakap. Dia bantah, dia buat samsin, dia buat derhaka dia. Sampai akhirnya pak ni buat apa? Pak ni sampai kata ke anak, aku kalau ada senapang, aku tembak hang bagi mampus. Kalau sampai macam tu tuan-tuan, tu dia panggil derhaka kepada mak pak. Mak pak nak belah lagi lah rumah. Tak ada, dia tunjuk pintu rumah tu, dia kata get out. Kalau kita anak derhaka mak pak hambat keluar rumah. Tuan-tuan boleh bayang kita hamba Allah nak derhaka Allah. Kalau Allah kata hampir keluar daripada bumi aku ni, nak pergi ke mana? Tang mana pergi pun hak Tuhan punya. Nak pergi ke mana kita ni? Dah sedap kata kita ni hamba Allah kena turut apa yang Allah mahu. Tak boleh nak turut juga lagu Allah punya mahu. Bantah lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sebahagian daripada manusia yang Allah buat ni, wa minkum may yutawaffa. Allah bagi mati macam-macam cara. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur, dan sebahagian depa aku kembalikan depa kepada umur yang lanjut dan tua nyanyuk. Sambung ayat pada mana? Baru nak sambung. Tu baru nak sambung pasal cuti bulan 10. Cuti bulan 10, 11, 12, 1, 2, 4 bulan dia kena gezek balik. Tak balik. Baru nampak tajuk kita sambung tang mana. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa iza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Maka apabila kami turun atasnya air hujan ataupun air sungai ataupun mata air, nescaya bergerak-gerak bumi itu dengan tumbuh-tumbuhan dan tinggi ia, dan tumbuh daripadanya tiap-tiap tumbuh-tumbuhan yang elok-elok. Itu dia. Allah kata apa? Allah kata ayat yang aku buat turun ke hampa ni nikmat. Nikmat dia nak abang yang tu. Hujan sikit pakat tak main mengaji dah. Hujan yang Allah buat turun tu nikmat. Tak ada duk kira dah dengan hujan tu tang mengaji mai.
Ni dah pokok hujan aja tak mai dah. Tambah hujan tak mai. Nuduk fikir ni saat ni nak tak kereta jauh nak berjalan mai basah lokoi. Basah yang hujan tu mujah. Kalau hang pergi terbakar dengan api neraka hidup lagu mana? Kan? Maka ayat yang Allah buat main ni lumai musim hujan pula lah ni jadi punca kuliah merosot lah ni. Jadi punca kuliah merosot lah. Semalam di Sungai Ramai tinggal jemput ni orang. Ya tu yang malam ni ulah balik tu. Tinggal jemput dia Sungai Ramai malam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah kata dalam ayat ni, dia kata fa iza anzalna 'alaihal ma', maka apabila kami turunkan kepada kamu air apa? Air hujan, air sungai, air mata air, nescaya bergerak-geraklah segala tumbuh-tumbuhan dan tinggilah pokok-pokok itu. Bergerak tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan tengok anak tuan-tuan mengaji sains di sekolah lah ni. Dia buat kajian, ambil kacang hijau, bubuh, tanam, tengok berapa hari dia nanti tumbuh dia keluar mai. Hari ni pula tengok National Geographic dan sebagainya, mereka sanggup letak kamera duk suluh kacang hijau tu saja. Duk suluh tu nak tengok kacang hijau tu tumbuh apa semua tu. Kadang-kadang kamera tu ambil masa sampai 5 hari duk jalan gambar. Esok ni dia nak tunjuk balik kat kita pokok tu tumbuh macam mana, dia percepat kamera tu. Bila percepat kita nampak tu kulit kacang hijau tu mula terkoyak kulit, lepas tu keluar tunai sikit, lepas tu duk juluk naik tu, dia percepat kamera tu, nampak duk naik tu. Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu ni. Dia kata bila turun ayat, dia kata kamu nampak bumi tu bergerak-gerak. Apa yang bergeraknya? Pokok duk nak tumbuh tu bergerak-gerak. Quran ini mendahului kajian sains ni. Memanglah kita hadut tengok sekali-sekali ni, kita tak tahu bila yang besar pokok ni. Kita rasa dulu tanam pokok mutan depan rumah kita tu, berasa dulu tanam kecil, tak tahu boleh buah dah. Bila dia besar tu aku tak nampak pun dia besar, sedang-sedang besar. Padahal dia duk bergerak tu tiap-tiap second, tiap-tiap saat, tiap-tiap minit, tiap-tiap jam tu pokok tu duk mengalami proses pembesaran dia. Dia duk besar tu duk bergerak. Tapi oleh kerana besar dia tu dalam keadaan yang cukup slow sampai kita tak nampak, maka kita tak nampak dia bergerak kecuali bila main angin ataupun ada monyet pergi duk goncang. Kalau tidak kita duk nampak lagu tak bergerak, padahal duk bergerak. Pasal apa? Dia bergerak nak besar. Allah habang kat kita benda ni. Zaman turun Quran ini mikroskop tak ada lagi. Zaman Quran ni turun, video kamera nak ambil gambar tak ada lagi. Tapi Allah dah bagi tahu dah kat kita. Bila aku turun hujan, dia kata kamu tengok bumi ni bergerak-gerak. Gerak maksud dia apa? Maksud dia pokok duk tumbuh. Dan tumbuhnya pokok tu dia kata dan tinggi ia. Akhirnya tu dia punya tinggi. Tak sedang pun tengok-tengok pokok setui depan rumah besar lah. Dia macam tu. Orang jarang-jarang sekali baru dia sedang. Dia mai rumah kita 5 tahun lepas, dia mai pula tentu kita kalut duduk kerat mutan nak bagi ke dia. Dia kata ni hak masa aku mai hang tengah duk tanam dulu kan? Tu dia lamanya hang tak mai. Kita kata kat dia. Pokok mutan 3 tahun boleh apa? 3 tahun aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tumbuh daripadanya tiap-tiap tumbuh-tumbuhan yang elok-elok. Dengan kerana air hujan itu tumbuh-tumbuhan ni macam-macam jenis. Allahu Akbar. Tak tahu nak abang sebut buah saja. Kalau kita nak senaraikan buah, tak larat senarai. Punya banyaknya buah ni. Hak kita pernah dengar, hak kita tak pernah dengar, hak kita pernah tengok, hak kita tak pernah tengok. Buah, macam-macam jenis buah tu ada dalam dunia ni. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa, dia boleh buat semua benda ni. Zalika bi anna Allah huwal haq. Inilah kesimpulan dia. Allah kata bermula yang demikian itu, bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang sebenar. Itu dia. Dia nak abang yang tu. Daripada tadi ni dia kata, wahai manusia, hampa kalau tak percaya, kata esok hampa akan dibangkitkan semula di padang mahsyar, hampa silap. Dia kata, cuba hampa tengok sah, manusia ni aku bagi jadi macam mana. Adam aku start dengan tanah, tiba-tiba pergi jadi elok besar ragam badan Nabi Adam ini. Kemudian anak cucu Adam aku bagi jadi daripada nutfah, daripada setitik air mani. Tiba-tiba bilion orang dah aku bagi jadi dengan menggunakan setitik nutfah ini. Hampa tengok benda-benda ni semua, Allah kata. Dalam pada celah tu pula aku turun pula air hujan. Dengan kerana air hujan itu tumbuh segala macam tumbuh-tumbuhan yang berbagai-bagai. Hampa tengok semua benda ni. Ini aku nak abang ke hamba. Dia kata, zalika bi annallaha huwal haq. Bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang sebenar. Dia kata.
Dia kata lagi, yang esa iaitu Allah ni Tuhan esa, satu dia aja. Kita kalau nak takutkan dekat dia saja, kat lain tak usah takut. Kalau kita nak rasa gerun pun dekat dia, kalau kita nak rasa takut pun dekat dia, kalau kita nak junjung tinggi pun dia, kalau kita nak kata besar pun dia, hanya dialah sahaja Tuhan yang esa dalam segala-galanya. Yang sempurna kekuasaan Allah itu. Allah ni kekuasaan dia sempurna. Kita tak boleh nak cari cacat celah dia. Sempurna keesaan Allah dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna dia. Begitu. Yang ni keadaan Allah Ta'ala jadi Adam daripada tanah. Dia ulang balik lagi sekali. Dan jadi anak cucunya daripada air mani. Menumbuh tumbuh-tumbuhan dengan air pada bumi yang kering. Maka ialah Tuhan yang Maha Esa. Lagi Maha Sempurna kekuasaannya. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan tengok. Tuhan bila dia omai bala, tak boleh siapa lawan bala dia. Tak boleh lawan. Kalau sekiranya benda yang mai itu termasuk dalam kumpulan bala, tak boleh lawan. Tak usah lawan lah. Kita disuruh berusaha dan berikhtiar. Tapi nak lawan bala Tuhan tak terlawan. Dia buat amal ribut taufan. Kena. Tak usah apilah kemajuan teknologi kita sampai mencicah langit sekalipun. Kemajuan teknologi kita sampai boleh pergi buat stesen di angkasa lepas. Kata bila kita boleh sampai macam tu teknologi kita. Tapi bila Allah buat amal taufan kena. Bincanglah, panggil engineer ramai mana pun bincang macam mana kita nak buat supaya banjir ni tak berlaku dalam dunia ni. Jadi dengan projek perumahan yang macam-macam duk buat lah ni, dengan projek yang hebat-hebat duk ada lah ni dan sebagainya, yang semua projek-projek ni sudah mengambil kira soal perparitan, soal sungai, soal aliran air dan sebagainya, semua dah ambil kira elok dah buat semua elok dah, kerja ni kemas, tak tahu nak habaq dah. Tahu-tahu batu 3 Shah Alam naik air dia. 3 jam batu 3 Shah Alam tu minta bagi hujan 3 jam je. Bukan 3 hari, 3 jam saja air naik sampai paras tingkap kereta. Tuan-tuan nak salahkan ni projek yang tu jadi keliling ni. Projek tu sebelum diluluskan dah buat kerja dah hantar proposal dah. Kalau kami nak buat ni, perparitan kami nak pergi ke mana, saliran kami ke mana, air kalau turun dalam tempoh sekian-sekian masa, air akan ada jumlah banyak dia, sekian-sekian galen dan sebagainya, dia akan boleh lalu saluran yang kami buat, dia akan terus hantar pergi ke Sungai Kelang dan sebagainya. Tu dalam kerja tu kira semua dah study dah, kemas dah. 3 jam saja. Tuhan hantar hujan 3 jam saja. Air sampai cermin kereta. Bukan saya pembohong. Tuan-tuan tengok berita lah. Ini lah. Sampai tak tengok langsung. Tengok jugalah. Hak mana tak mau tengok tu katuk bang. Hak mana nak tengok dia tu. Sekerat cermin kereta. Bolehkah kita nak lawan benda ni? Kita lawan dengan Allah ni sampai bila pun tak terlawan kita ni. Tu atas dunia, akhirat esok nak lawan apa? Akhirat esok ni Allah kata Maliki Yaumiddin. Dia raja yang memerintah pada hari akhirat. Tak ada dah raja lain hari tu, tak ada dah. Nak pergi resmi parlimen pun dia aja. Tak ada raja lain dah. Dia seorang aja raja yang akan memerintah hari akhirat esok ni. Tiba-tiba kita nak pergi challenge dia masa tu. Bukan saya, kita nak challenge dia. Atas dunia ni pun surrender habis dengan dia ni. Tiba-tiba akhirat nak pergi lawan dia. Bukan saya, kita nak lawan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah wa annahu yuhyil mauta, dan bahawasanya ialah Tuhan yang menghidupkan segala orang mati dengan roh dan jasad. Itu dia. Dia emphasize lagi sekali. Dia tekankan lagi sekali. Hampa jangan duk silap cari Tuhan. Tuhan yang akan menghidupkan hampa di padang mahsyar esok. Bukan hidup roh sahaja, tetapi hidup roh dan jasad. Tuhan yang akan menghidupkan hampa ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada Tuhan lain. Dia kata, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahawasanya dialah Tuhan atas tiap-tiap suatu. Dia amat berkuasa. Buat mai tajuk apa pun, dia yang paling berkuasa. Kita jangan ingat bila buat amal tajuk pasal surga neraka aja Tuhan berkuasa. Kita jangan ingat bila buat amal tajuk tentang hidup dan mati saja Tuhan berkuasa. Kita jangan ingat bila buat amal tajuk dosa dan pahala sahaja Tuhan berkuasa. Buat amal lah tajuk super koridor pun Tuhan maha berkuasa.
Mu'amailah tajuk IT. Tuhan Maha Berkuasa. Semua benda yang manusia boleh cipta atas dunia ni duduk di bawah kekuasaan Allah. Kita tak boleh nak pergi beyond kekuasaan Allah. Tak boleh nak pergi menjangkau lebih daripada kekuasaan Allah. Tak boleh pergi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak boleh pergi. Manusia hari ni silap. Dia boleh reka apa sikit. Dia berasa dia Tuhan. Dia berasa Tuhan lah. Dia berasa lebu dia ni kira siapa tak boleh buat apa dengan dia. Rebui tak empuk lah. Silap. Apa pun yang kita buat, dia ada di bawah ilmu Allah. Bahkan ilmu yang ada dekat kita, yang pada kita sudah cukup hebat itu, Allah kata, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Tuhan kata tu ilmu hampa kata hebat tu, sebenarnya adalah sikit di sisi aku. Kalau nak banding dengan ilmu yang ada kan. Tuan-tuan, benda ni kita nak kena perbetul dalam kepala. Sebab dalam setengah orang punya kepala. Dalam kepala sesetengah orang. Itu senang faham sikit. Kan? Tadi ayat dia terbalik sikit. Kan? Dalam kepala sesetengah orang. Bukan dalam sesetengah orang punya kepala. Kan? Dalam kepala sesetengah orang ni. Dia duk kira lagu ni. Dia duk kira kalau agama ni takat-takat tu lah. Baca Yasin Nabi Mekah. Kita cari agama lah. Sakit lorat. Cari agama lah yang tu. Biar kenduri kenara, kita cari agama lah. Doang-doang selamat, kita cari agama lah. Bila main nak bercakap tentang soal ekonomi, bila nak bercakap tentang soal undang-undang, bila bercakap tentang soal pentadbiran, bila bercakap tentang soal perniagaan, bila bercakap tentang soal politik, bila bercakap tentang soal-soal yang kunung-kunungnya hebat, agama tolak kita pilih. Ayat ni orang agama mereka bukan tahu apa. Ada kata begitu. Orang agama mereka bukan tahu apa. Dalam nak merangka polisi ekonomi, kalau kita heret orang agama masuk mai, depa ni nanti buat celah lah, yang nu haram, yang ni tak boleh riba, tak boleh kok nu tak kena. Payah depa ni. Depa ni tak sah. Depa ni saat ni bila kita dah buat dah program kita ni berjaya, kita panggil depa buat doa selamat. Ini dalam kepala kebanyakan orang. Maka ekoran daripada faham yang macam tu, maka dia tengok golongan-golongan agama ni, dia tengok dua dapat lagi dah. Yang boleh dipanggil bila diperlukan, yang boleh dihambat bila tak mahu. Yang kata orang agama ni, kita hanya akan jemput mereka apabila diperlukan. Bila perlu, ni waktu nak buat sembahyang tarawih kita panggil mereka. Bila kita tak mahu mereka, bila kita nak merangkakan polisi besar untuk negara kita, kita halau mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia nak mengembalikan benda ni dekat kita. Dia nak balikkan kita kepada benda ni, kepada asas masalah kita ni. Kita kena terima Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai satu super power, sebagai satu kuasa yang amat dahsyat dalam alam ini. Bukan alam duniawi, bahkan alam akhiratwi. Kan? Alam ukhrawi. Saya lu budak sekolah. Dia tulis duniawi, dia tulis akhiratwi. Dia tulis tafsir lah duniawi dengan ukhrawi, kan? Buat akhiratwi. Nah gitu, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini ilmu dia menjangkau ke seluruh alam. Kita bercakap tentang alam duniawi, ilmu Allah ada di sana. Kita bercakap tentang soal ukhrawi, ilmu Allah ada di sana. Kita bercakap tentang soal alam baqa, kita bercakap tentang alam barzakh, kita bercakap tentang alam roh, kita bercakap tentang alam apapun, ilmu Allah ada di sana. Begitu. Firman dia, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu Tuhan yang amat kuasa. Kemudian dia mai satu tajuk lain, dia kata wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Ini dia serupa perbahasan dengan ayat mula kita baca dalam suratul Hajj hari tu ni. Allah berfirman, dan bahawasanya hari kiamat lagi akan datang itu tiada ada syak baginya. Lagi sekali cuba tuan-tuan tengok style Tuhan macam mana. Dia duk ulang benda tu aja. Dia duk ulang, dia duk repeat benda tu. Berapa kali dah Allah duk abak dekat kita yang cerita kata kiamat, yang cerita kata kebangkitan di mahsyar, yang cerita kata syurga dan neraka. Ni semua benda-benda ni la raiba fiha. Tidak ada keraguan padanya. Berapa kali dah Tuhan ulang yang ini? Pasal apa yang Allah ulang benda ni banyak kali? Pasal apa Allah ulang? Pasal Allah tahu manusia akan sentiasa berada dalam keraguan. Maka kerana tu Allah ulang, dia repeat lagi. Dia nak bagi tahu kata ni, hak aku duk habang dalam Quran ni semua ni betul. Bukan aku tipu, bukan aku nak gempang hampa, bukan aku buat cerita dongeng, tetapi semua benda yang ada dalam Quran ini adalah benda betul, benda benar.
Tak kira hang siapa atas dunia ni. Hang daripada keturunan raja ke? Hang daripada keturunan ningrat ke? Hang keturunan apa sekalipun, esok hang akan lalu apa yang aku dah sebut dalam Quran ni. Yang tu yang dia nak bagi tahu. Pasal apa Allah dah emphasize? Allah dah tekan benda ni. Pasal apa? Pasal Allah tahu kebanyakan orang apabila Allah uji dia dengan kesenangan, dengan kedudukan, dengan kuasa, dengan harta benda, dia berasa dia tak perlu pada agama. Pasal apa? Agama ni hanya diperlukan oleh orang-orang kampung, hak miskin papa kedana. Mereka ni kena dekat dengan agama. Pasal apa? Dia duk nampak agama ni mau nak minta kat Tuhan aja. Dia kaya dah, dia tak payah minta apa. Maka agama tak perlu bagi dia. Orang kampung hak miskin ni, mereka ni tak ada apa. Maka mereka kena baik dengan agama. Kena main masjid. Kena minta dekat Tuhan. Supaya Tuhan bagi mereka kaya macam kita. Mereka kata begitu. Selahu. Nak betul benar ni bukan senang. Susah. Susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Allah bagi tahu, dia kata kiamat itu sesuatu yang tidak ada syak padanya, membalas akan orang yang taat dengan syurga dan orang yang kafir dengan neraka. Ini yang kata kiamat. Kiamat ni apa? Kiamat ini adalah kesudahan kepada hidup manusia. Kesudahan kita di mana? Kesudahan kita dua saja, sama ada ke syurga atau ke neraka. Itu ultimate kepada hidup kita. Ultimately, apa kesudahan kemuncak kepada hidup kita? Sama ada syurga atau neraka. Dua tu aja. Masa tu padang besar pun tak ada. Tu ada padang besar boleh minta, ya Allah bagi kami duduk padang besar, tak apa. Kami tak mau duduk padang mahsyar. Tak, masa tu dah. Tuhan kata hang sama ada syurga atau neraka. Hang nak pergi syurga, hang kena cukup syarat-syarat dia. Kalau tidak, hang tempat di neraka. Dan kita hidup atas dunia ni, yang kita duk buat baik, yang kita nak perbetul agama, yang kita main duk mengaji agama ni pasal apa? Pasal ni ya. Pasal ni lah ni. Pasal kita tahu kesudahan hidup kita sama ada syurga atau neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya cerita di masjid Tuan Abdullah baru ni. Dalam satu riwayat yang dhaif. Menceritakan tentang anak dengan mak. Mak ditakdirkan Allah masuk neraka, anak masuk syurga. Mak ni tahu anak dia duduk dalam syurga, minta dekat Allah, ya Allah aku nak jumpa anak aku. Tuhan kata tak boleh. Hang lah ni penghuni neraka, hang tidak layak dilayan. Anak yang duduk dalam syurga teringat kat mak, minta ya Allah izinkan aku tengok mak aku. Allah izinkan pasal dia penghuni syurga. Dia tengok macam mana susahnya mak dia dalam neraka. Macam mana keadaan mak dia dibakar oleh api neraka. Dahaganya macam nak pecah tekak dan sebagainya. Anak ni tak boleh tahan, minta ya Allah bagilah kepada mak aku sikit ayam. Tuhan kata tak boleh, dia ahli neraka. Tu akhirnya direngkahkan dalam riwayat itu, anak ni minta izin dekat Allah. Dia kata, ya Allah izinkan aku nak ludah dekat mak aku. Ludah supaya mak boleh jilat ayat liang aku. Setidak-tidaknya mengurangkan dahaga dia. Allah izinkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Takut. Kita dengar cerita lagu tu takut kita. Dia nak gambarkan betapa dahaganya manusia duduk dalam neraka ni. Betapa dahaganya dia sampai ayat liang tu menjadi satu benda yang cukup berharga dekat dia. Kawan saya di sekolah. Ada satu kawan saya di sekolah. Bapa dia umur 76. Dia jadi nyanyi. Tak tentu orang ni kadang-kadang umur sampai 80 lebih, 90 lebih dia boleh bertahan lagi. Ada orang tak tahan. Bapa kawan saya ni baru cerita kemarin. Dia kata main kerja pun tak senang lah. Dia kata fikiran dia ada rumah. Dia kata dia pasal apa? Dia kata bapa anak, dia kata umur 76 dah. Dia kata dia start dengan lumpuh. Ni dah masuk tahun yang ketiga dah lumpuh. Jadi dengan pakai pampers ni tak larat lah. Dia kata tak larat kita nak belanja untuk pampers dia lah. Ni pakai ambil kain apa nama cawat-cawat buh di badan dia lagu tu lah. Lepas tu kena rajin basuh lah. Kena sabar semua dia kata. Kena sabar semua. Dia kata tak tahulah Ustaz. Dia kata dalam hati ni bukanlah minta dia mati. Cuma minta dekat Tuhan, ya Allah aku esok jangan bagi jadi macam ni. Dia kata hari ni kena kat pak kita. Tak apalah ada kita ni. Anak macam kita ni ada, tak apa lagi kita sanggup pergi susah payah busuk hancin dengan dia. Pasal kita ni alhamdulillah lah setakat ni. Dia kata insya-Allah ke depan saya cuba. Dia kata tapi kalau kita jadi macam tu, anak kita sanggup nak jaga kita. Jadi bila tengok ke ayah ni, dia kata duk ingat dalam hati, ya Allah aku janganlah bagi jadi sampai macam ni. Kalau lagu macam nak bagi habis pun cepatlah. Bukan nak minta mati dia kata, tapi minta jauh daripada sifat nyanyuk macam ni. Dia kata
Tu dengar. Ni dia kata ni 2-3 hari ni dia buat nak kencing tak boleh. Bangkit. Tempat tidur tu dia popoh satu galang. Pegang tangan bangkit berdiri. Aduh nak buang air, tapi air kencing tak keluar. Tak tahu nak buat macam mana. Dia kata kita bukan reti yang ni semua. Sampai kelupuk sakit. Tapi nak buang air tak boleh. Dia kata habis tenggelam punca. Usung buah cerita buat pergi hospital. Buat pergi hospital. Mereka habis tiup plastik tu jolok masuk. Nak bagi keluar air. Darah ni ustaz. Dia kata keluar merambuh habis satu kain pelekat darah. Tak sampai hati Ustaz. Dia kata tak sampai hati. Ayah kita ada buat tu. Dia kata tak sampai hati. Tahu dia kata kalau buat pihak tempat kena duit mahal orang tak buat lagu tu, tapi kita mana nak ada duit. Dia kata tanggung orang balik pula rumah. Balik rumah dah lah rentua, lepas tu duduk nyanyuk tak nyanyuk, lepas tu dengan kanak anak awak pergi dia hospital, orang jolok masuk plastik macam tu dekat dia, darah tolak merambu, kecil hati dengan anak pula. Apa buat kat aku macam tu, tak mau cakap dengan anak pula ketiga hari. Dia kata ustaz, saya tak tahulah nak buat macam mana. Lah ni duduk sembahyang hajat, minta pak ni bagi jadi elok lah, elok untuk dia lah. Macam mana Allah buat lah, elok untuk dia. Dia kata cuma satu lah nak cerita kat ustaz. Dia kata bapak ni umur 76. Dia kata bila dia mes sakit sampai macam tu, ustaz tahu dia sebut apa? Dia sebut mak. Tu dia ustaz. Dia kata yang kata kita dengan mak ni, dia kata umur 76. Kita ni pun dia kata sedang-sedang tak ada tengok dah muka tok tu, tak ada tengok dah. Makna lama dah tok ni tak ada. Dia kata dia pun umur dah 76 dah, lama dah mak dia tak ada ni. Dia sakit ni, tak boleh tahan sakit ni, mulut terbit mak. Aduh mak, dia kata. Saya ustaz, dia kata bila saya dengar, tak kata main ke hati. Yang kata mak tu. Yang kata mak tu, kita waktu sihat, waktu ada duit ni, kita boleh buat lupa ke dia. Tapi main waktu kita rasa tak ada siapa boleh tolong kita, kita panggil dia. Tu yang kata mak tu dah. Tu yang kata mak. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dengar macam tu kita takut. Kita dengar macam tu kita takut. Pasal apa? Bukan pak dia seorang. Ramai yang kena macam tu. Minta dekat Tuhan lah. Kita ni buat ibadat bagi elok. Minta dekat Tuhan. Ya Allah, hidup kita ni biar dalam keadaan elok. Biarlah habis kita pun biar bagi elok. Kita pun tak mau bagi susah anak pinak kita. Tak mau bagi susah mereka. Biar kita kalau haji boleh. Biar tak mau susah orang. Tenang. Mau haji bolehnya kita nak macam tu lah. Kita minta dekat Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kat kita macam tu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah lagi akan membangkit segala mereka yang berada di dalam kubur. Hidup dengan roh dan dengan jasad. Kita bangkit esok di padang mahsyar esok ni, bangkit macam kita lah ni, roh dan jasad. Bangkit kita di padang mahsyar esok ni, lagu mana kita lah ni, lagu tu bangkit kita. Bangkit kita dengan roh dan dengan jasad. Dan turun pada Abu Jahal ayat ini. Ni ayat yang kita duk baca ni, Allah Subhanahu wa taala turunkan khusus nak bagi tahu dekat Abu Jahal. Pasal dialah manusia yang paling jahil. Bantah dengan apa yang Nabi SAW duk bagi tahu ke dia. Begitu. Firman Allah, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dan setengah daripada manusia adalah mereka yang lawan bantah pada jalan agama dengan tidak ada ilmu. Ini nampak ni Tuhan doa abang. Kebanyakan daripada manusia ni, dia kata sebahagian daripada manusia ni dia bantah agama. Pasal apa dia bantah? Pasal tak ada ilmu tentang agama. Dia tak ada ilmu tentang agama. Kerana tak ada ilmu tu dia jadi manusia bantah. Hak ada ilmu duduk sebelah dia pun tak boleh nak abang ke dia. Ini masalah lain pula. Hak dia tu bantah dengan agama ni, bantah pasal apa? Pasal dia tak ada ilmu agama. Hak duduk sebelah dia, hak ada ilmu agama ni, tak boleh nak tolong kau betul dia. Dia duduk tolong pegelong lagi dia ni. Rosak lah. Begitu ceritanya. Jadi, mereka ni pula Tuhan kata bantah tentang agama ni kerana tiada dalil. Tak ada dalil yang boleh bagi akal ke mereka tu. Tak ada dalil. Tak ada satu benda yang boleh nak tunjuk. Dalil ni makna tunjuk. Dalla, ya dulu, dalil. Tak ada satu benda yang boleh tunjuk dia. Pasal apa? Kawan hak duduk sebelah hak reti ni tak tolong tunjuk.
Jadi dia tak ada ilmu, kemudian dia tak ada orang nak tunjuk ke dia, dan tiada kitab wahyu serta dengannya yang cerah jalannya, dan juga dia tak pakai Quran. Quran itu kitab wahyu yang apabila kita pegang Quran seolah-olah kita pegang cahaya. Dia mencerahi dan menerangi jalan yang kita nak lalu. Bila kita tak pegang Quran, jalan kita gelap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, saniya itfih, melenggok akan lehernya itu. Takabur daripada beriman dengan Quran yang diturunkan pada engkau. Melenggok leher. Ni maksud apa? Bila orang habaq, duk balik kepala. Dia kata teruk puak-puak ni duk putar balik ayat Quran. La haula wala quwata illa billah. Orang duk baca Nurul Ihsan, hendak mau main dengar. Ambil duk kata orang putar balik ayat Quran. Kitab ni duk habaq satu-satu ni. Duk habaq satu-satu. Ni tuan-tuan, nak habaq kat tuan-tuan ni, kitab kita duk baca lah ni. Kitab tafsir Nurul Ihsan ni. Kitab ni kitab ringan. Kitab rendah. Tafsiran dia pun terhad. Kalau nak sedap lagi, kita baca tafsir Ibnu Katsir. Oh, sedap lagi. Sepotong-sepotong ayat tu dia hurai sampai 2 muka surat. Sepotong ayat aja kita baca, dia hurai 2 muka surat, dia hurai. Ni kita baca ni sepotong ayat sebagai hurai, sepotong ayat sebagai hurai sikit. Sikit ni pun kita tak ikut dah, kita tak larat nak buat dah. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, kita baca tafsir Qurtubi, kita baca tafsir Fakhrul Razi, tafsir-tafsir yang mu'tabar, yang besar-besar. Tuan-tuan boleh bayang, sepotong ayat dia tafsir 2 muka surat. Kita dengar tu dia lagi duk ketuk perut. Dia dengar tu lagi duk ketuk perut. Satu ayat, dia buat main 3 hadis nak menyokong ayat tu. Tuan-tuan, yang kita nak beritahunya apa? Yang kita nak beritahu ilmu Allah ni luas, tuan-tuan. Luas. Kalau tak luas ilmu Allah ni, Nabi tak kata tuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Nabi tak kata begitu. Nabi tak kata belajarlah ilmu ni daripada atas ndui, atas buayan sampai ke liang lahat. Nabi tak kata lagu tu. Kalau ilmu ni sikit, Nabi tak kata lagu tu. Nabi kata tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh 5 tahun. Nabi kata. Nabi akan kata lagu tu. Pasal apa? 5 tahun komplit mengaji. Nak buat sampai PhD, 3 tahun peringkat ijazah. Buat MA 2 tahun, buat PhD lagi 3 tahun. 5 campur 3, 8 tahun. 8 tahun, Nabi kata tuntutlah ilmu 8 tahun. Misalnya, kita dapat PhD, kita sudah jadi orang yang cukup beragama dan cukup berilmu. Kalau itu ukuran ilmu, kita khatam lama lah. Khatam lama lah. Tapi Nabi SAW kata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada atas nuih sehinggalah ke liang lahat. Firman Allah, liyudilla an sabilillah, supaya menyesat ia daripada jalan agama Allah. Itu dia. Cuba tengok. Manusia yang duk bantah agama dalam keadaan tidak ada ilmu, dalam keadaan tidak ada petunjuk, dalam keadaan tidak mau berpegang kepada Quran, depa ni semua ni apa akan jadi kesudahan depa ni? Allah kata kesudahannya liyudilla an sabilillah, sesat depa daripada jalan Allah, daripada agama Allah. Kesudahan sesat, tuan-tuan. Kesudahan sesat. Tapi ke mana? Kita bila ambil Quran lepak pergi ke tepi, kita sesat. Tentu sesat punya. Pasal apa? Pasal Quran itu Allah kata dalam Quran, kitabim munir. Satu kitab yang bercahaya. Bila kita pegang Quran, baru nampak terang depan kita tu. Baru kita tahu nak pergi jalan mana. Tapi apabila kita ambil Quran tu lepak buang, macam kita duduk dalam gelap ambil torchlight lepak buang. Lepas tu jalan-jalan duduk sepak batu nisan lah kalau kau sangkut buang. Tapi kesudah duduk pusing dalam kubur tu lah. Tak tahu nak pergi ke mana, tak tahu ke mana. Gelap gelemat ni. Pergi kot ni gelap, patah balik kot ni gelap. Batuh tunduk pegang batu nisan, batuh tunduk pegang batu nisan. Ke mana sudah kita ni? Torchlight orang bagikan, api punggai ke mana? Ni pun sahabatlah Quran Allah bagikan, api letak tang mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, lahu fid dunya khizyun. Bagi mereka, baginya pada dunia itu kehinaan dan azab, dibunuh pada perang Badar. Itu dia. Orang yang duk tolak pergi ke tepi Quran dan sebagainya, kitab munir, kitab yang bercahaya terang dan sebagainya, orang yang menentang Islam sedangkan tidak ada ilmu, orang-orang yang macam ini, sudahlah Allah kata mereka ni sesat. Bahkan tak cukup dengan sesat, Allah kata lahu fid dunya khizyun. Aku berani janji, Tuhan kata, mereka ni atas dunia lagi aku akan tunjuk kehinaan mereka. Dan dia kata wa nuziquhu yaumal qiyamati azabal hariq, dan kami rasa
dan kami akan rasakan, itu maksudnya nuziquhu, dan kami akan rasakan akan dia pada hari kiamat esok azab neraka. Itu dia. Tuan-tuan cuba tengok berapa peringkat Tuhan kata kat kita ni. Kalau kita bantah dengan Quran ni, berapa peringkat kemerkaan Tuhan ni. Yang pertama, apa dia kata? Sesat. Kita bantah Quran, yang pertama sesat. Yang kedua, hina atas dunia. Yang ketiga, di hari akhirat esok, Allah kata aku akan sediakan pada mereka ni pada hari akhirat esok azab neraka. Terbakar ia padanya. Dan dikata kepadanya di hari akhirat esok, zalika bima qaddamat yadak. Bermula yang demikian itu dengan barang yang dahulu oleh dua tangan engkau kerjakan akan dia. Wa anna Allah laysa bizallamin lil abid, dan bahwasanya Allah Taala itu tidak menzalimi dia akan segala hamba seperti dia azab dengan tidak ada dosa. Itu dia. Tuan-tuan tengok berapa peringkat tadi ni. Yang pertama dia kata sesat. Yang kedua dia kata hina atas dunia. Yang ketiga dia kata di hari kiamat aku boleh janji yang ni, aku akan bagi azab yang membakar. Kemudian pula dalam keadaan kena bakar dengan api neraka ni, Allah suruh malaikat kata zalika bima qaddamat yadak. Ni yang hang duk kena lah ni adalah hasil daripada kerja tangan hang sendiri. Kemudian Allah kata wa annallaha laisa bizallamin lil abid, dan Allah Taala tidak akan menzalimi segala hambanya seperti dia azab hambanya sedangkan mereka tak berdosa. Tuhan tak buat nanya apa. Nah, wallahu a'lam. Itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.